إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله حسيبا اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam sejahtera, salam bahagia kepada kaum ibu dan kaum bapa, saudara dan saudari yang sentiasa mengikuti radio Ta'awun kita. Alhamdulillah, pada tengah hari ini marilah kita saat itu mengucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan umur, berikan kita hidup sehingga kita saat itu boleh hidup sampai hari yang ke-14. Dan begitu juga, marilah kita saat itu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita duduk di dalam udara Ramadan, udara yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan rahmah dan penuh dengan keampunan. Maka kita gebuklah peluang ini untuk kita menjadi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar, yang sentiasa mentaatinya. Maka pada tengah hari ini, sebagai hari yang ke-14, lepas malam karya kita akan dengar Tok Imi kita saat itu baca juzuk yang ke-15. Secara sepitah lalu, kita mari kita mari tadabbur bersama di dalam juzuk yang ke-15 saat itu, supaya kita saat itu dapat memahami beberapa keratan ayat setelah mana kita dengar Tok Imi kita saat itu dia baca di dalam semaya tarawih saat itu. Dalam juzuk 15 saat itu dia ada dua surah, iaitu suratul Isra dan surah Al-Kahfi. Dua surah dalam juzuk yang ke-15 saat itu. Ada dua surah ni, iaitu surah Al-Isra dan suratul Kahfi. Suratul Isra saat itu, kebanyakan dia saat itu, di awal surah saat itu Allah Subhanahu wa taala hendak menceritakan kepada kita tentang masalah Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita saat itu terkena dengan perlakuan, iaitu satu peristiwa yang mana yang diceritakan di dalam hadis dan dalam Al-Quran saat itu telah jelas, iaitu masalah Isra dan Mi'raj, iaitu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam mula dari Masjidil Haram pergi kepada Baitul Maqdis,
dan ambil di Baitul Maqdis, naik ke langit saat itu, itulah dikatakan Isra' dan Mi'raj. Maka di awal surah Isra' saat itu Tuhan ceritakan perkara itu. Maka saya saat itu pilih beberapa keratan ayat di dalam surah Isra' supaya kita saat itu dapat tadabbur bersama, iaitu ayat yang ke-23 sehingga seterusnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā rabbukum a'lamu bimā fī nufūsikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sehingga seterusnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Tuhan saat itu dia fardu, dia perintah kita, janganlah kita saat itu sembah kecuali kepada dia sahaja. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang memberikan rezeki, dan Tuhan yang memberikan segala-gala kepada kita, maka dia saat itu suruh kita saat itu sembahnya kepada dia sahaja, tidak kepada yang lain. Tidak kepada yang lain. Kerana dialah yang menjadikan kita. Wabil walidaini ihsana, dan dengan dua ibu bapa hendaklah kamu saat itu buat baik. Perintah yang kedua, suruh kita saat itu buat baik kepada dua ibu bapa. Apabila Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, orang yang menjadikan kita ke alam dunia ini, yang patut kita saat itu sembah dan patut kita saat itu mentaati kepadanya, dan begitu juga dengan dua ibu bapa saat itu, orang yang menyebabkan lahirkan kita. Kalaulah tak ada dua ibu bapa kita, nescaya kita tak lahir. Dengan sebab dua ibu bapa saat itu lahirnya kita. Tuhan melahirkan kita melalui kedua orang saat itu melahirkan kita. Sebab itulah Tuhan saat itu suruh kita saat itu buat baik. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan pelihara kamu. Kalaulah orang tua kita saat itu, dia saat itu boleh duduk sekapa dengan kita saat itu sehingga siapa dia saat itu tua, kita duduk dengan dia. Salah seorang ibu ke, bapa ke, atau kedua orang selalu dah dia duduk dengan kita saat itu. Apabila dia saat itu dia duduk dengan kita saat itu, Tuhan kata fala takul lahumā uffin. Janganlah kamu saat itu kata kepada keduanya, janganlah kamu saat itu derhaka kepada kedua orang ibu bapa saat itu.
Walaupun kamu saat itu hendak kata perkata pun, segenah-genah perkata janganlah kamu saat itu kata. Pahak lebih besar daripada tu teruk lagi. Kalau sekadar kata kalimah Tuhan saat itu lari dah, maka gode gapo, jekoh, gejer kaki, lawe mulut. Hak tu saat itu lebih teruk lagi. Wala tanharhuma. Janganlah kamu saat itu jekoh. Tak sewi kata perkata Lepas tu lari pula dah tak sewi kita saat itu jekoh. Wa kullahuma qaulan karima. Hendaklah kamu saat itu katalah kepada kedua ibu bapa kamu saat itu dengan perkataan yang baik. Qaulan karima. Yang sejuk didengar, lepas tu menenangkan perasaan dia. Ini suatu perkara yang anak-anak saat itu kena ambil peduli akan perkara ni. Sebab setelah tu nak kata Tuhan cerita perkara ni saat itu, kita akan temu. Sebab orang tua saat itu apabila ia duduk dengan kita saat itu lama, ia akan nyanyuk, ia akan mari perasaan berbagai-bagai orang tua saat itu. Maka apabila kita saat itu tak sabar, sudah tentu kita akan melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Tuhan nak jaga kita. Tuhan nak goyak kepada kita supaya nak kita saat itu beringat dalam masalah gamuh-gamuh kita dengan orang tua saat itu. Setelah tu Tuhan kata waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan hendaklah engkau merendah, menghinakan diri kepada keduanya. Suruh kita saat itu merendahkan diri kita kepada dua ibu bapa kita. Kerana belah kasihan dan kasih sayangmu. Kita itu ada kasih sayang kepada kedua ibu bapa kita. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Lepas tu Tuhan suruh kita saat itu berdoa kepada dua ibu bapa kita. Wahai Tuhanku, cucurkanlah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya, memelihara dan mendidikku semasa kecil. Gambar saat itu nak kita saat itu nampak. Nak kita saat itu rasa. Hendaklah kamu saat itu ya Allah merahmati keduanya. Sebagaimana kedua ibu bapa aku saat itu dia merahmatiku. Ibu kita sayang kepada kita, kasih kepada kita. Benar tu saat itu kita boleh hadir kita sekadar kelih. Di segi perasaan saat itu kita nak menggambar tak boleh. Kecuali setelah mana kita saat itu jadi ibu dan kita saat itu jadi bapa. Maka di dalam ayat ni seseorang saat itu dia nak tahu kata dia saat itu anak soleh ke tak, anak yang baik ke tak, anak yang beruntung ke tak, iaitu dia saat itu doa kepada dua ibu bapa dia. Kalaulah kita saat itu sentiasa berdoa kepada dua ibu bapa kita, itulah tanda kata kita saat itu adalah tergolong dalam anak yang soleh, anak yang baik. Sebaliknya apabila kita tidak berdoa kepada dua ibu bapa kita saat itu, terbilihnya kita di dalam golongi anak-anak yang derhaka kepada dua ibu bapanya. Maka marilah kita saat itu kepada anak-anak saat itu
Banyaklah kita saat itu berdoa kepada dua ibu bapa kita yang masih ada, lepas tu hak meninggal dunia dah. Kita banyaklah berdoa kepada mereka. Lebih-lebih lagi kita saat itu duduk di dalam bulan Ramadan, ketika kita nak buka puasa, waktu sahur dan waktu lain lagi, semua tu di doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah kita saat itu berdoa kepada kedua ibu bapa kita. Nah, dengan kita saat itu kata Rabbirhamhuma rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seterusnya Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Tuhan kamu lebih mengetahui akan apa yang ada pada hati kamu. Tuhan saat itu dia tahu dalam hati kita. Kita saat itu bela mak kita saat itu ikhlas ke tak ikhlas. Tujuan kita bela mak kita saat itu nak gapo. Tuhan tahu benar tu. Setengah orang saat itu sebab dia saat itu bela mak dia kerana dia saat itu nak satu-satu benar. Makna kata niat kita saat itu di dalam kita saat itu bela mak kita, jaga mak kita saat itu Tuhan tahu. Kalau kita niat kerana ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kerana lain, kerana sebagai fardu yang kita saat itu kena bela. Bukanlah tujuan ni. InsyaAllah Tuhan akan balas di atas ganjaran niat kita tu. Sebaliknya apabila kita niat tak molek, niat tak baik, niat tujuan kata apabila aku cara ni boleh jadi gapo-gapo saat itu yawi banyak sikit kat aku. Itu serahkah kepada kita saat itu, sebab orang tak tahu niat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kata di sini, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan tahu dalam niat kita saat itu. Dalam jiwa kita niat gapo. In takunu salihin, kalaulah kamu orang-orang yang bertujuan baik, mematuhi perintahnya. Kalaulah tujuan kita saat itu baik, kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala kerana Tuhan saat itu suruh kita ikut gapo sahaja, kita buat saat itu kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Patu kita saat itu tak niat ke lain. Di segi semaya, di segi puasa, di segi buat zakat, di segi infak, di segi kita saat itu cara dua ibu bapa kita, di segi kita saat itu bela anak yatim, semua tu saat itu Tuhan saat itu menilaikan di hati kita masing-masing. Jika kita sebenar-benar ikhlas, Allah Subhanahu wa taala saat itu akan balaskan mengikut niat kita. Sebaliknya apabila kita tak ikhlas dalam melakukan perkara tu, ibadat tu saat itu, sudah tentu apabila kita pergi di negeri akhirat nanti, kita tidak akan boleh gapo sekali pun. Sekadar boleh letih, sekadar habis duit apabila kita saat itu tak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu kana lil awwabina ghafura. Maka sesungguhnya ia adalah amat mengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Tuhan saat itu Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat kepadanya. Walaupun dosa kita saat itu semua mana pun, apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu Tuhan akan menerimakan taubat kita. Taubat saat itu klik. Gila jok dah. Kembali klik semula. Tu panggil taubat. Terhadap dosa-dosa yang kita saat itu laku. Sudah tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kita, walaupun dosa saat itu nak tinggi langit pun, penuh dunia ni pun, apabila kita
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu Allah Subhanahu wa taala akan ampun, kerana dia saat itu Al-Ghafurur Rahim, Ghaffar, Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubazzir tabzira. Dan berikanlah kepada kerabatmu, orang dekat-dekat kita, waris-waris kita, itu kita beri. Kita syara dia, kita infak, kita beri pertolongi kepada mereka saat ni. Wal miskin, dan orang miskin, beri sedekah, beri zakat kepada orang miskin yang itu. Wa banas sabil, patut orang hak musafir, patut orang hak musafir yang dia saat itu putus akan orang panggil modal di dalam perjalanan dia, maka kita saat itu kena tolong mereka tu. Wala tubazzir tabzira, dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan burus yang melampaui. Janganlah kita saat itu belanjakan harta kita secara melampaui. Termasuk orang panggil bazir saat itu, kita belanja di jalan yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekut pun, tapi kita belanja di jalan kemaksiatan, maka itu dikatakan bazir juga. Lepas tu juga dalam masalah bazir saat itu, kita kena jaga masalah bazir saat itu. Lebih-lebih lagi bulan puasa ni, masalah beli gapo semua tu, kita kena agak periman pada-pada. Jangan terlebih terlajak dah. Di segi kita beli gapo, ikutlah supaya kita itu tidak masuk dalam golongan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang bazir. Ikutlah gapo sahaja di dalam kehidupan kita. Apabila kata nampaklah terlalu lebih tak doa, kita kena slow sikit kan perkara tu saat itu. Kerana gapo saat itu dilarikan kita, tak sewi kita saat itu bazir, kerana innal mubazzirin kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Orang yang bazir saat itu adalah saudara syaitan. Apabila kita bazir, bila tanda kata kita adalah saudara syaitan, saing syaitan. Pas sudah tentu syaitan saat itu, wa kana syaitan li rabbih kafura. Sedangkan syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Syaitan saat itu adalah makhluk yang paling derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kita saat itu nak make dia saat itu desain? Kerana dia saat itu orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin dia tak boleh nak saing dengan orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh nak ikut, dia tak boleh nak wisupa dengan orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kena jauh daripada perkara tu. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan jika engkau terpaksa berpaling, tidak melayani mereka kerana menunggu rezeki dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati. Jika golongi tiga golongi saat ni tu, oleh atas saat ni tu, kaum qarabat, orang miskin, bani sabil, kita saat itu tak boleh nak tolong dia. Sebab kita saat itu tidak ada kemampuan, maka hendaklah kita saat itu kecek dengan baik. Sebab qaulun ma'ruf khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik lebih baik daripada sedekah yang diikuti oleh perkataan yang menyakiti. Kita tak ada, kita royak secara baik. Kita royak kata, mari bila semula pula, nanti mari semula kali lain, insya-Allah saya akan beri kau. Itu terkecek dengan
percakapan yang baik lebih menyenangkan orang yang mendengar. Bukanlah kata kita kat demo, tapi kita kecek dengan perkara yang tak baik. Wi apa lekat dalam hati orang saat itu, perkataan tak baik kita saat itu. Lepas tu wi pula membatalkan sedekah kita saat itu. Semua tu kita kena jaga belaka tu. Di segi perkataan kita saat itu kita kena jaga. Fakullahum qawlan maisura. Itu iaitu perkataan yang baik. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal bas fataq'uda maluman mahsura. Dalam ayat ni juga, Tuhan saya itu nak lari kita, tak sewi kita saya itu jadi orang yang kedekung. Lepas tu tak sewi juga kita saya itu jadi orang yang terlalu bawah doa. Acu tak lekat pun di diri yo. Acu habis. Tak sewi juga. Saya kena duk mitah orang pula. Tak sewi lagu tu. Tak sewi jadi orang yang kedekung doa, tak sewi orang yang jadi orang yang bawah doa. Kelajak doa. Sebab tu lah yang kata khairul umur awsatuha, sebaik-baik pekerjaan itu tengah-tengah je. Tak kupik. Lepas tu tak bawah. Itu yang dikanaki di dalam Islam saat itu. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yakdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meluaskan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturan. Tuhan saat itu dia nak wi rezeki kepada dia. Dia wi mengikut perundingan Tuhan saat ini, peraturan hak Tuhan letak dah. Tuhan nak wi orang ni kaya. Tuhan wi kaya. Kita kelih orang ni kaya, tak habis nak makan. Sebaliknya orang ni saat itu tak ada nak makan sesak. Kerja juga, cak muda siapa tua dok lagu tu. Orang ni baru mula kerja ya. Berapa tahun baru, tapi Tuhan dia saat itu kaya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya ia amat mendalami pengetahuannya, lagi amat melihat akan hamba-hambanya. Tuhan saat itu maha mengetahui, dan Tuhan saat itu maha melihat terhadap orang panggil perbuatan kita, pekerjaan kita. Lepas tu Tuhan saat itu dia tahu orang ni patut nak wi kaya, orang ni tak patut nak wi kaya. Semua tu di atas hikmat Allah Subhanahu wa taala belaka. Bagi hamba saat itu dia terima. Selama mana dia usaha, dia terima dengan reda, dan apabila dia kaya, dia syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia saat itu miskin, hendaklah dia saat itu sabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Melihat di perkara tu saat itu lebih baik kepada hidup dia saat itu, lebih baik bagi dia. Sebab kita tak tahu. Kata kita duk hal keadaan lagu ni itu lebih baik daripada apabila kita tu hawi kita saat itu kaya, waktu kita saat itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar tu kita itu tak tahu. Sebab tu kita kena sabar terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala saat itu. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepapaan. Janganlah kamu saat itu bunuh anak. Sebab apa? Takut. Sebab apa? Sebab takut miskin. Tak say anak banyak apa semua saat itu kerana takut miskin. Kalau kita tak say banyak sebab takut miskin sampai tak ada ni tu, hak tu orang panggil pemikiran yang salah. Kerana Tuhan berfirman, nahnu narzuquhum wa iyyakum, akulah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka dan kepada kamu. Aku wi. Bukanlah mung. Walaupun nampak banyak, aku orang wi. Bukanlah kamu dak. Wi kita saat itu yakin di situ, barulah kita saat itu hidup kita saat itu akan gembira, akan bahagia.
Inna qatlahum itu kana khit'an kabira. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah satu kesalahan yang besar. Bunuh anak saya itu adalah satu kesalahan yang besar. Ini Tuhan itu lari kita sebagaimana lakunya terhadap masyarakat masa Nabi dulu, iaitu masyarakat jahiliyah. Dia saat itu bunuh anak kerana dia saat itu takut miskin. Tengahnya bunuh anak tina kerana takutnya malu. Malu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Tuhan itu tak sewi kita itu dekat perkara yang membawa kita kepada kezinaan. Gamuh-gamuh lelaki perempuan, kecek dan terosak di antara lelaki perempuan saat itu benar-benar yang nak buat dekat kepada zina. Semua tu perkara tu Tuhan lari, tak sewi dekat. Tak sewi hampiri. Apabila Tuhan itu lari tak sewi dekat, sudah tentu zina itu. Lebih lagi benar nak buat dekat tu lari dah. Ni Islam itu ya jaga pucuk lagi. Jaga dia panggil tu tonhead. Dia panggil apa mula pitu lagi Tuhan itu jaga. Tu kita itu jaga tak sewi mendekati. Lebih-lebih lagi masa sekarang saat itu dengan orang panggil alat-alat yang kita duk guna sekarang terosak gapo semua saat itu, benar tu saat itu banyak perkara yang wakwi manusia saat itu orang panggil melakukan perkara yang tak baik saat itu. Di segi goye, di segi gapo semua saat itu mengajakkan kita kepada perkara yang tak baik, kepada kezinaan. Lakon gapo semua tu, semua tu kita kena jaga belaka. Pergaulan di antara lelaki perempuan saat itu kita kena ada orang panggil sekatan di dalam Islam. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kerana perzinaan itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerusakan. Satu perkara yang keji, yang jahat, lepas tu membawa kepada kerusakan. Punuh nama keluarga, lepas tu orang panggil punuh maruah kita saat itu sebagai perempuan saat itu. Hak banyak sekali hak punuh itu orang perempuan. Sebab tu orang perempuan saat itu dia kena jaga dalam masalah ni saat itu. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Dan janganlah kamu membunuh diri seorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Boleh bunuh juga tapi dengan alasan yang benar, iaitu apabila mereka saat itu bunuh orang kerajaan Islam kena bunuh balas. Lepas tu orang yang seperti orang yang zina, orang yang ada suami isteri dah, lepas tu dia saat itu zina, maka dalam hukum Islam itu kena godeh siapa, kena apa, kena meronta sehingga mati. Dan lepas tu orang yang murtad saat itu apabila dia tidak taubat, maka dalam kerajaan Islam saat itu boleh bunuh mereka tu. Dan siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah menjadikan warisnya berkuasa menuntut balas. Maka bagi waris orang yang kena bunuh saat itu boleh nak tutup balas. Tentang yang panggil kuasa kerajaan saat itu. Dalam itu janganlah ia melampaui dalam menuntut balas bunuh itu, kerana sesungguhnya ia adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongan menurut hukum syarak. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan janganlah kamu hampiri harta anak yatim. Lari pula dah tak sewi kita itu dekat dengan harta anak yatim.
Melainkan dengan cara yang baik untuk mengawal dan untuk mengawalnya, untuk sekadar kita nak jaga ke apa semua tu, bolehlah kita itu nak jaga, nak ke apa semua tu boleh. Lepas tu kita itu hatta yablu wa ashuddah wa aufu bil ahdi inna ahda kana mas'ula. Apabila kita cara anak yatim sampai dia saat itu besar, maka apabila kita boleh serah kepada dia, dan kita serah kepada dia, itu kita beri. Maka itulah pada tengah hari ini bagi saya apa yang salah dan silap itu daripada ketaksiran saya, apa yang betul dan benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'il muslimin innahu huwal ghafur.